Selamat sejahtera kepada Cikgu Khairia Azila. Dalam video ini, kami ingin membentangkan folio PBL kedua kami. Tajuk kerja khusus ini ialah penggunaan yeast dalam pembuatan roti. Kita akan meneruskan video ini dengan muka surat pertama, iaitu penghargaan. Di bahagian penghargaan ini, kami telah merakamkan terima kasih kepada pembimbing dan penyokong yang membantu kami untuk menyiapkan kerja khusus ini, iaitu Cikgu Khairia Azila, guru biologi kami, ibu bapa dan rakan-rakan sekelas kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka pada masa ini kerana tanpa mereka, kami tidak akan dapat menyiapkan kerja khusus ini dalam tempoh masa yang ditetapkan. Terima kasih, Cikgu. Seterusnya, kita teruskan ke muka surat kedua, iaitu pengenalan projek. Di bahagian pengenalan projek ini, kami telah menyatakan sebab penggunaan yeast dalam pembuatan roti, iaitu yeast digunakan dalam pembuatan roti bagi mendapatkan tekstur yang gebu dan ringan. Seterusnya, kita gerak ke muka surat ketiga, iaitu objektif projek. Di bahagian ini, kami telah menyatakan beberapa objektif projek, iaitu objektif umum, objektif khas dan objektif yang terlibat dalam kerja khusus ini. Antara objektif-objektif umum ialah menambah ilmu pengetahuan dan meluaskan pengalaman saya, memupuk sikap berdikari dan bekerjasama, memenuhi kehendak dan keperluan SPM, membina tanggungjawab dalam diri sendiri sebagai pelajar. Dan objektif-objektif khas ialah meningkatkan kemahiran dalam menyediakan kerja khusus, menyediakan kerja khusus dengan mengikut format yang betul. Seterusnya, objektif-objektif yang terlibat dalam kerja khusus ini ialah memahami dan mengaplikasikan pengetahuan berkaitan proses fermentasi dalam penyediaan roti dan mengetahui cara membuat donat. Itu sahaja daripada saya. Selepas ini, Vishnu akan bersombong dengan prosedur penghasilan donat serta senarai bahan dan alat radas. Terima kasih, saya Vinesh. Selamat sejahtera cikgu. Nama saya Vishnu dan saya akan menerangkan tentang senarai bahan dan alat radas serta prosedur bagi penghasilan donat. Senarai bahan ini dia terdiri daripada dua bahan, iaitu bahan A dan bahan B. Bagi bahan A, satu paket yeast kering sebanyak 11 gram, gula 2 sudu, susu pekat 2 sudu dan air sebanyak 1,5 cawan. Bagi bahan B pula, tepung gandum 4 cawan, margarin 2 sudu, garam 1 sudu teh. Alat radas yang kami gunakan untuk menghasilkan donat kami ialah mesin pengadun dough, cawan penyukat, sudu, minyak dan kuali dan juga dapur gas. Dalam gambar tu terdapat bahan A dan bahan B yang kami gunakan untuk menghasilkan donat kami. Next ialah prosedur penghasilan donat. Mula-mula gaulkan bahan A sehingga sebati dan rehatkan selama 30 minit. Kedua, masukkan bahan B ke dalam mesin pengadun dan tuangkan larutan bahan A secara berperingkat ke dalam adunan tersebut sehingga sebati. Ketiga, gaulkan adunan tersebut sehingga sebati. Yang keempat, rehatkan adunan tersebut sehingga menjadi kembang. Kelima, setelah adunan tersebut menjadi cukup kembang, ia sedia untuk digoreng menjadi donat. Terdapat gambar-gambar hasil ketika setiap proses tersebut. Dalam gambar pertama kita tengok hasil sebatian bahan A. Gambar kedua, keadaan bahan B di dalam mesin pengadun sebelum larutan A dituang. Dan gambar ketiga ialah hasil gaulan bahan A dan B sehingga sebati. Dalam next picture boleh tengok adunan yang kembang selepas direhatkan. Dan gambar kelima ialah donat yang digoreng di dalam kuali lah. Ketika menghasilkan donat ini, terdapat beberapa langkah berjaga-jaga yang kami telah jumpa, iaitu ketika memasaknya. Untuk menghasilkan donat yang gebu, kita haruslah memastikan sekatannya adalah betul. Kemudian kita haruslah berhati-hati ketika menggoreng donat. Dan kita haruslah menutup adunan donat dengan rapi ketika merehatkannya, iaitu ketika gambar keempat tersebutlah. Itu sahaja daripada saya, cikgu. Next, Kabi akan explain. Terima kasih. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada Vishnu atas penjelasan tersebut. Nama saya Vinesh. Sekarang saya akan memberitahu perbincangan bagi
projek folio ini. Terdapat beberapa soalan. Yang pertama adalah, nyatakan proses yang berlaku dalam pembuatan roti. Proses yang berlaku dalam pembuatan roti ialah fermentasi alkohol. Soalan nombor 2. Terangkan proses dan persamaan perkataan yang dinyatakan di soalan 1. Fermentasi alkohol merupakan proses penguraian glukosa tidak lengkap kepada etanol, karbon dioksida dan tenaga. Persamaan perkataan ialah glukosa menghasilkan etanol, karbon dioksida dan tenaga. Soalan nombor 3. Apakah fungsi yeast dalam pembuatan roti? Fungsi utama yeast adalah sebagai bahan penaik atau pemangkin menyebabkan makanan tersebut berongga, lembut dan gebu. Yeast akan memanfaatkan kandungan gula karbohidrat dari tepung dan membebaskan karbon dioksida yang akhirnya akan menyebabkan ruang udara terbentuk dalam tepung. Ruang udara tersebut yang akan menyebabkan roti atau dough menjadi lebih ringan dan gebu. Soalan nombor 4. Selain daripada yeast, namakan satu bahan lain yang digunakan untuk proses pembuatan roti serta terangkan mengapa bahan tersebut digunakan. Serbuk penaik. Hal ini kerana serbuk penaik ialah sejenis ejen penaik bersifat bahan kimia kering yang digunakan untuk menaik isi padu dan melembutkan tekstur pastry seperti muffin, kek, roti dan biskut. Serbuk penaik bertindak dengan melepaskan gas karbon dioksida ke dalam suatu adunan atau dough menerusi tindak balas asid base, menyebabkan buih-buih di dalam adunan tersebut untuk mengembangkan. Soalan nombor 5. Rumput di kawasan padang sekolah didapati masih hidup walaupun telah ditenggelami banjir selama 3 hari. Bau yang kuat dapat dihidu di kawasan padang tersebut setelah banjir surut. Rumput yang tumbuh di kawasan berair yang kekurangan oksigen berupaya menjalankan fermentasi alkohol. Etanol yang dihasilkan di dalam tisu semasa proses fermentasi ini adalah toksik kepada kebanyakan tumbuhan. Oleh itu, rumput boleh menghasilkan banyak enzim alkohol dihidrogen yang lebih menguraikan molekul etanol kepada karbon dioksida yang tidak toksik. Ini menyebabkan bau yang kuat dapat dihidu di kawasan padang sekolah setelah banjir surut. Soalan nombor 6. Biji benih dapat bercambah walaupun direndam dalam air sepenuhnya. Terangkan bagaimana hal ini berlaku. Hal ini boleh berlaku kerana biji benih tersebut dapat menjalani proses fermentasi alkohol. Etanol yang dihasilkan di dalam tisu semasa proses fermentasi adalah toksik kepada kebanyakan tumbuhan. Tetapi sel biji benih ini mempunyai toleransi yang tinggi terhadap etanol. Oleh itu, biji benih dapat menghasilkan banyak enzim alkohol dehydrogenase yang boleh menguraikan molekul etanol kepada karbon dioksida yang tidak toksik. Maka biji benih dapat bercambah walaupun direndam dalam air sepenuhnya. Soalan nombor 7 dan merupakan soalan yang terakhir. Selepas menamatkan acara lumba lari, seorang atlet masih terus bernafas dengan cepat dan dalam untuk beberapa minit. Terangkan mengapa. Hal ini demikian. Kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem pengedaran darah. Otot berada dalam keadaan kekurangan oksigen dan dikatakan mengalami hutang oksigen. Dalam proses ini, glukosa tidak dapat diuraikan dengan sepenuhnya. Oleh itu, selepas menamatkan acara lumba lari, pengambilan oksigen berlebihan mengoksidakan asid laktik kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Apabila semua asid laktik sudah disingkirkan, hutang oksigen dikatakan telah dibayar. Sekian, terima kasih.
Seterusnya, Mugin akan menjelaskan anggaran kos bagi projek ini. Terima kasih Kak Vinesh. Selamat sejahtera cikgu. Nama saya Mugindran dan saya akan terangkan tentang anggaran belanjawan dan sumber rujukan bagi pembuatan donat ini. Keseluruhan kos bahan bagi membuat donat adalah RM10.40. Harga bagi 11 gram yeast kering adalah RM1.60. Tepung gandum 1 kg harganya RM2.80. Susu pekat 20 ml harganya RM2. Margarin 800 gram harganya RM2. Gula 500 gram harganya RM1. Dan air sekali garam 500 gram harganya RM1 juga. Kami menjual satu bekas donat sebanyak RM4 dan kami berjaya menjual 4 bekas yang membawa RM16. Keuntungan yang kami dapat dengan menjual 4 bekas donat adalah RM5.60. Seterusnya adalah sumber rujukan. Kami telah membuat beberapa rujukan dengan buku teks biologi tingkatan 4 dan buku rujukan biologi bagi mendapat persefahaman yang lebih mendalam tentang proses fermentasi yang terlibat dalam penghasilan donat. Kami juga telah menonton beberapa video mengenai cara penghasilan donat melalui aplikasi YouTube bagi mendapat donat yang sedap dan gebu. Akhir sekali, lampiran. Hasil donat tersebut ditangkap gambar dan hasil tersebut dijual kepada pelanggan yang ingin membeli. Sekian, terima kasih cikgu. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.